Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Ustazah Nadira. Kita nak belajar apa hari ini? Jom lihat. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 bidang akidah unit 3 yang bertajuk Kufur. Untuk lebih faham, murid-murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 99 hingga 103. Sebelum memulakan pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Seterusnya, mari kita lihat objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah murid akan dapat menyatakan maksud kufur dengan betul. Seterusnya, menyebut hukum dan dalil kufur dengan tepat dan mengklasifikasikan bahagian-bahagian kufur dan perkara-perkara yang menyesatkannya dengan betul. Seterusnya, kita akan lihat pengertian kufur. Apa itu kufur? Kufur ialah tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia dikatakan kufur apabila seseorang tersebut tidak percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum kufur? Kufur hukumnya adalah sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136 yang bermaksud, sesiapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Seterusnya kita akan lihat glosari, beberapa perkataan yang membawa maksud kufur. Yang pertama, syirik. Syirik ialah menyekutukan Allah, iaitu melakukan ataupun percaya selain daripada Allah. Perkataan seterusnya, fasik. Fasik bermaksud orang yang ingkar perintah Allah, iaitu seseorang yang tidak mahu melakukan apa yang Allah suruh dan melakukan apa yang Allah larang. Perkataan seterusnya, zindik. Zindik bermaksud orang yang imannya terpesong ataupun sesat. Ini biasanya berlaku dalam pengamal ajaran sesat. Perkataan seterusnya, murtad. Murtad ialah keluar daripada Islam. Seterusnya kita akan lihat pembahagian kufur. Kufur dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama kufur i'tiqad, yang kedua kufur amalan. Mari kita lihat apa itu kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad ialah menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu seseorang yang tidak percaya bahawa kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa sahaja ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur amalan. Apa itu kufur amalan? Kufur amalan ialah menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contoh, menggunakan duit poket untuk berjudi. Seterusnya kita akan lihat faktor-faktor yang mendorong kekufuran. Kita dah lihat pengertian kufur, pembahagian kufur, apa itu kufur dan sebagainya. Sekarang, apakah faktor yang mendorong seseorang tersebut boleh membawa kepada kekufuran? Yang pertama, tidak dapat didikan agama yang sempurna. Yang kedua, menurut hawa nafsu, iaitu terlalu mengikut hawa nafsu yang menyuruh kepada
kejahatan ataupun keburukan yang membawa kepada kekufuran. Seterusnya yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa menambah ilmu berkaitan dengan agama kita, iaitu agama Islam, supaya pegangan kita terhadap agama Islam akan sentiasa kuat dan yakin. Seterusnya yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kesan kufur. Apakah kesan-kesan kekufuran kepada seseorang? Yang pertama, dosa yang sangat besar, iaitu seseorang yang berada dalam kekufuran, na'udzubillah min zalik, dosanya adalah sangat besar dan tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, ancaman seksa dan azab. Apabila seseorang tersebut terjerumus ke dalam kekufuran, ancaman seksa dan azab bukan hanya di dunia akan tetapi di akhirat juga. Seterusnya, merosakkan iman, tiada rahmat dan keberkatan. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak suka kepada hamba-Nya yang kufur, dan seseorang yang kufur akan hilanglah rahmat dan keberkatan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, hati tidak akan tenang. Seterusnya kita akan lihat tindakan menjauhi kufur. Apakah tindakan-tindakan yang boleh kita lakukan untuk menjauhi kepada kekufuran? Yang pertama adalah menjaga amal dan ibadat, iaitu dengan sentiasa melipat gandakan amalan dan tabah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, sentiasa berdoa dan memohon untuk menetapkan iman, iaitu dengan sentiasa mengamalkan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, yang bermaksud, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Seterusnya yang ketiga, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan, iaitu dengan sentiasa menghadiri majlis ilmu dan hendaklah selalu mendampingi guru. Seterusnya yang terakhir, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu, iaitu perlulah sentiasa bermuhasabah diri dan hendaklah bersikap sederhana dan sentiasa bersyukur. Baiklah, itu saja untuk pelajaran kali ini, iaitu bagi tajuk kufur. Semoga kita semua dijauhkan daripada terjerumus ke dalam kekufuran. Ustazah harap kamu semua boleh faham dan ambil iktibar daripada apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.